Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi bersyukur kita kepada Allah SWT dalam meneruskan PDPR untuk tajuk yang terakhir dalam buku teks semua pelajar yang merangkumi tajuk yang termasuk dalam tajuk tasawuf, ilmu tasawuf. Yang keempat, tajuk keempat, muka surat 188 yang bertajuk Mustalahatus Sufiyah, istilah-istilah sufi, perkataan-perkataan yang banyak dirujuk kepada ilmu tasawuf. InsyaAllah pada hari ini Ustaz minta semua pelajar ada buku teks dan buka pada muka surat 189 dan kita akan mula melihat ada 5 istilah yang perlu kita khatam pada hari ini insya-Allah, iaitu istilah mujahadah, istilah az-zuhud, kemudian istilah al-qanaah, istilah at-tawakkal dan istilah asy-syukr. 5 istilah ini insya-Allah kita akan cuba habiskan dalam tempoh yang pendek. Jadi pada masa sekarang kita semua tengok muka surat 189 dalam tajuk Al-Mujahadah. Al-Mujahadah. Tayyib, ma makna Al-Mujahadah atau penerangan tentang mujahadah ni? Muharabatun nafsil ammarah bisu. Muharabah ni maksudnya memerangi nafsu ammarah bisu. Nah, itu nafsu yang mendorong kepada keburukan. Bitahmilihi ma yashuqqu 'alaiha bima huwa matlubun fi syarr. Yang membawa kepada suatu perkara yang cenderung ke arah kebaikan. Daripada nafsu ammarah bisu ni kita bawa kepada sesuatu yang boleh memecahkan, boleh mencenderungkan, mencondongkan perbuatan itu ke arah kebaikan. Bima huwa matlubun fi syarr, yang mana kebaikan itu adalah dituntut oleh syarak. Apa maksud dia? Kita memerangi nafsu kita. Nafsu manusia ni ada nafsu ammarah bisu, nafsu yang mendorong melakukan perbuatan keburukan, kerosakan, marah dan sebagainya. Kita bawa kepada kebaikan. Yang kebaikan ini adalah suatu perkara yang dituntut oleh syarak. Itu adalah dari sudut mujahadah. Kita kena kesungguhan kita untuk memerangi nafsu kita sendiri. Ini adalah salah satu tingkatan yang paling tinggi bagi seseorang yang ingin membetulkan dirinya, iaitu mujahadah, bersungguh-sungguh membetulkan diri dia. Nah, daripada keburukan kepada kebaikan. Ahammiyatuha, kita lihat kepada ahammiyatuha. Yang pertama, nahat an-nafsu 'anil hawa, menghalang nafsu hawa nafsu kita daripada mengikut kehendak nafsu, hawa nafsu. Wasabru 'anil munhiyat, dan juga sabar ke atas perkara-perkara yang dilarang. Kita manusia ni biasa nak buat perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Jadi dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, dengan kekuatan, kita kena cuba untuk menghindarkan diri kita, melarang diri kita daripada melakukan perbuatan itu. Nombor 2, ja'alal mujahadah silahan, menjadikan mujahadah itu adalah sebagai silahan, senjata, liddifa' anis syahawat, untuk membentengi syahwat manusia. Kita ada syahwat, kita ada kehendak-kehendak, tetapi dengan mujahadah kita dapat membentengi diri kita. Yang ketiga, sarat ala muradillah wa ibtigha'i mardatihi, berjalan di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga redha Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita teruskan kepada baik, seterusnya kita pergi pada istilah yang kedua, iaitu az-zuhdu. Az-zuhdu, ma makna az-zuhdu? Huwa bughdud dunya wal i'radu anha wa taraka rahatud dunya talaban li rahatil akhirah. Okey, dalam buku muka surat yang sama 189, zuhud ialah bughdud dunya, membenci, kebencian kepada dunia, wal i'radu anha, dan juga menghindarkan diri daripada dunia,
wa taraka rahatad dunya, dan meninggalkan kerehatan dunia, talaban li rahatil akhirah, untuk menuntut kerehatan di akhirat. Maksudnya zuhud ialah kita tak suka kepada dunia, bukan tak suka, maksudnya tak suka tu kita meninggalkan, kita tidak terlalu hati kita lekat dengan dunia. Dan kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang boleh mengikat diri kita dengan dunia. Kerana apa? Kerana kita, dan zuhud juga ialah kita meninggalkan rehat di dunia untuk rehat, untuk dapatkan rehat di akhirat. Maksudnya di dunia ini tempat orang-orang zuhud melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahamiyatuhu, kepentingan zuhud ialah yang pertama, inna zuhda, sesungguhnya zuhud, miftahun najah, merupakan kunci kepada kejayaan fid dunia wal akhirah. Jadi sifat zuhud perlu kita semai dalam diri kita, iaitu kita tidak mengharapkan dunia berada dalam diri kita, dalam hati kita. Itu dia. Dalam masa yang sama, kita bukan meninggalkan dunia, kita melakukan kerja untuk kehidupan di dunia, tapi dalam masa yang sama kita bukan mengikat dunia dalam diri kita. Yang kedua, inna zuhda, sesungguhnya zuhud, huwa min ahammi a'malil qalbi, ia merupakan suatu perbuatan yang penting dalam hati seseorang manusia. Maknanya manusia perlu ada sifat zuhud. Apa itu? Wa ya'tabiru min fadail al-azimah, yang dikira sebagai kelebihan yang besar. Okey, kita lihat apa makna zuhud ni dari sudut kata-kata Imam Ibn Qayyim. Laisa zuhdu an tatruka dunya, bukanlah zuhud itu kita meninggalkan dunia, bukan kita tinggal dunia, kita tak nak kereta mewah, bukan begitu maksud zuhud. Antatruka dunya min yadika wa hiya fi qalbika. Tinggal dunia di tangan kita. Kita tak nak dunia di tangan, tapi dalam hati masih ada dunia. Wa innama zuhda, sesungguhnya zuhud ialah antatrukaha, hendaklah kita tinggalkan dunia itu, min qalbik, daripada diri kita, wa hiya fi yadik, tetapi dunia berada di tangan kita. Maknanya zuhud ni tidak semestinya kena jadi orang miskin, tidak semestinya menjadi orang yang papa gerana, baju compang-camping, tetapi zuhud ini ialah dunia berada di tangan, bukan di hati. Itu kata Ibnul Qayyim. Jadi insya-Allah kita teruskan kepada al-qanaah. Okey, seterusnya istilah yang ketiga iaitu al-qanaah. Al-qanaah bermakna ridhan nafsi bima qassama laha min ar-rizqi. Redha diri seseorang itu dengan apa yang dibahagikan kepadanya daripada rezeki. Makna dia apa? Makna dia kita rasa cukup dengan apa yang Allah SWT rezekikan kepada kita. Orang yang ada sifat qanaah, dia akan rasa tenang dalam hidup dia. Okey, kita tengok ahamiyatuha, apakah kepentingan sifat qanaah ini. Yang pertama, al-qanaatu hiya ruknun asasiyun. Qanaah ini merupakan rukun ataupun rukun yang penting, yang asas, min arkaris sa'adah, daripada rukun-rukun kebahagiaan. Laha irtibatun wathiq bil iman, dia ada ikatan yang sangat kukuh dengan iman. Maknanya orang yang ada qanaah, dia akan rasa tenang dalam hidup dia, dia akan rasa bahagia dalam hidup dia. Kerana apa? Kerana ini adalah rukun asas kepada kebahagiaan. Tanpa ada sifat qanaah, maka seseorang itu akan stres hidup dia, akan tidak bahagia dalam hidup dia. Dapat harta yang banyak pun dia stres, tak ada harta pun dia stres. Kenapa? Kerana dia merasakan diri dia tidak cukup dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2, sabilur rahatil nafsi, sabil, cara untuk merehatkan diri, wal bu'du anil humum, dan jauh daripada kesedihan. Maknanya orang yang ada sifat qanaah, dia akan hidup rehat di atas dunia ini. Dia tak banyak fikirkan dunia. Dia bekerja macam biasa, dapat rezeki banyak mana sekalipun dia terima, tak dapat rezeki banyak pun dia terima. Dia tak payah fikir banyak. Rumah dia besar tu dia terima, kecil pun dia terima. Okey, dan dia tidak akan merasa sedih dalam hidup dia. Tayyib, kita berpindah kepada mustalahat yang keempat, at-tawakkul.
atau at-tawakkal. At-tawakkul di sini ya. Tawakkul ni kita sebut tawakal lah. Tawakal ni berserah diri. Tayyib, makna dia apa? Huwa an ta'tamidu 'ala Allah. Hendaklah dia ni bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ni kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taj'aluhu naiban, dia kadang kita jadikan ia sebagai pembantu kita. Pembantu kamu, dia kata. Wa taj'aluhu naiban anka. Maksudnya tawakal membantu kita. Wa anta khudha fil asbab, kamu kena ambil asbab. Contohnya nak berjaya mesti belajar, nak kaya mesti kerja. Allati tuwassiluka ila jalbil khair was saadah, yang menyampaikan kamu kepada kebaikan dan juga kegembiraan. Makna kata di sini secara ringkasnya, kita kena ada konsep tawakal selepas kita mengambil asbab, mengambil pendekatan, membuat sesuatu perkara untuk mendapatkan saadah, kebahagiaan dan juga kebaikan. Contoh kata yang Ustaz sebut tadi, nak berjaya dalam peperiksaan, kita mesti mengambil antakhuzal asbab, iaitu belajar, memahami, menghafal, sehingga kemudiannya menduduki peperiksaan dan akhirnya berjaya dalam peperiksaan. Sebelum berjaya dalam peperiksaan itu, tawakal hadir. Aku bertawakal kepadamu ya Allah setelah aku berusaha untuk mendapatkan kebaikan. Okey, ahammiyatuhu, kepentingan tawakal ini. Yang pertama, inna tawakkula, sesungguhnya tawakal itu ala Allah la yatajazza'u 'anil Islam. Sesungguhnya tawakal itu tidak terbahagi daripada Islam, tidak terpisah daripada Islam, tidak terjuzuk daripada Islam, bahkan ia termasuk di dalam agama kita. Kena bertawakal. Yang kedua, innal mu'minina, sesungguhnya orang mukmin as-sadiqin, yang sadiq, yang dekat dengan Allah SWT, humul ladzina minal mutawakkilin, mereka adalah orang-orang yang berada dalam golongan yang bertakwa. Wa yusallimunal umura, dan juga menyerahkan segala perkara ilallah, yang menyerahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajar-pelajar boleh rujuk maklumah idhafiyah ayat Al-Quran yang disebutkan sebagai dalil. Anak-anak pelajar boleh buat rujukan sendiri di rumah, buka tafsir kepada apakah yang diceritakan oleh Allah SWT tentang qanaah dan juga tawakal. Begitu juga dengan mustalah yang pertama tadi, iaitu mustalah al-mujahadah dan juga az-zuhud. Ada di sana maklumah idhafiyah tentang ayat Al-Quran menceritakan tentang perkara-perkara tersebut. Baik, kita sambung lagi kepada yang terakhir, iaitu asyukru. Baik, yang terakhir dalam tajuk kita pada hari ini ialah mustalah asyukru. Syukur. Kita sebut syukur, kita faham bahawa itu adalah terima kasih. Apa makna yang disebutkan dalam buku teks kita pada hari ini? Al-i'tirafu bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu'. Kita mengiktiraf, mengakui akan nikmat-nikmat Allah SWT daripada nikmat-nikmat bi ni'matil mun'im, dengan nikmat yang maha memberi, iaitu Allah Subhanahu wa taala, ala wajhil khudu', di atas dalam keadaan kita ni khudu', kita tunduk, kita berterima kasih, begitu. Ahammiyatuhu, kelebihan sifat syukur ialah ahammiyatuhu inna syukra, sesungguhnya syukur, lahu quwwatun hailah, dia mempunyai kekuatan yang hebat, yang besar, fi ilajil masyakil, dalam merawat segala masyakil, iaitu masalah-masalah, wa ashalit turuq, dan juga semudah-mudah jalan, lin najah, untuk berjaya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Jadi orang yang nak berjaya di akhirat, di dunia dan di akhirat, dia mesti ada rasa syukur. Syukur, apabila seorang bersyukur, dia banyak memberi, contoh dari sudut harta. Apabila dia rasa syukur, hatinya akan rasa tenang. Apabila dia banyak bersyukur, Allah SWT akan tambahkan lagi apa yang dia syukuri itu. Kalau dia syukur dengan kepintaran yang dia ada, Allah tambah lagi kepintaran yang ada pada dirinya. Nombor dua, ahlus syukri. Ahli syukri, maksudnya ahlus syukri ni maksud orang yang bersyukur. Mereka yang termasuk di dalam orang yang bersyukur. Minal makhsusina bin minnah minallah.
Mereka ini dikhususkan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi pemberian yang khusus kepada ahli-ahli syukur. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yarda amal syakirin. Allah Subhanahu wa taala redha kepada amalan-amalan orang-orang yang bersyukur. Jadi insya-Allah kita sama-sama menjadi orang bersyukur. Sebagaimana dalam buku teks juga, dalam Al-Qimah An-Nabilah, nilai kat situ. Apa sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, "Malam yashkuril qalil, lam yashkur al-kathir." Sesiapa yang tidak bersyukur dengan sedikit, maka sebenarnya dia juga tidak bersyukur dengan banyak. Jadi apa yang kita ada, walaupun sedikit, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Kita ada nyawa pada hari ini, walaupun pendek ke panjang, kita bersyukur. Kita ada rezeki duit, bersyukur. Kita dapat belajar, bersyukur. Maka insya-Allah dengan bersyukur dengan yang sikit ini, insya-Allah yang besar-besar juga kita akan jadi orang yang bersyukur. Jadi setakat itu saja untuk PDPR pada tahun ini, insya-Allah. Kemungkinan video-video PDPR yang tertinggal akan kita sambung pada tahun hadapan. InsyaAllah lah, pelajar-pelajar tahun hadapan, jika berlaku situasi masih lagi ber-PDPR, kita akan lengkapkan buku teks ini untuk dijadikan video dalam YouTube yang mungkin dapat mengambil istifadahnya adalah pelajar-pelajar. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.